Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5A yang cikgu kasihi sekalian. Okey, sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu ialah Cikgu Fatin yang akan mengajar kamu bahasa Melayu untuk hari Selasa, hari Khamis dan hari Jumaat. Baiklah, hari ini kita akan belajar unit 2 iaitu kerjasama eratkan hubungan. Jadi kamu dapat mengenal pasti isi tersurat, isi tersirat dan memberikan respon. Okey, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama, murid dapat membaca petikan kita boleh dengan jelas dan betul. Okey, murid dapat menyatakan 2 daripada 3 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan petikan kita boleh serta memberikan respons dengan betul. Okey. Sebelum cikgu mulakan pengajaran, okey. Apa yang kamu dapat tafsir berdasarkan gambar yang cikgu tunjukkan tu? Okey, kita dapat lihat ada semut dan membawa ranting untuk menyeberangi tebing tu. Okey. Apa agak-agaknya nilai yang boleh kamu kaitkan dengan gambar tersebut? Ya, betul. Ada nilai tolong-menolong, bekerjasama, bantu-membantu dan rajin. Okey, hari ini tema kita ialah tema kemasyarakatan. Jadi, dalam kemasyarakatan kita perlu tolong-menolong, bekerjasama dan saling membantu. Okey. Sebelum cikgu mulakan pengajaran lagi sekali, okey, cikgu nak kamu ambil buku teks kamu dan buka halaman 8 untuk kita baca teks petikan kita boleh bersama-sama. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu ambil buku teks kamu. Baiklah, kamu dah dapat kan buku teks kamu? Okey, buku surat 8 kita akan baca bersama-sama. Okey. Kita boleh. Afifi, Kaijun dan Dinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Okey. Apa yang kamu dapat lihat ni merupakan taklimat yang akan diberikan oleh pihak penganjur sebelum menyertai perlumbaan basikal. Okey, sebelum perlumbaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ketika perlumbaan pula, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda iaitu arah laluan perlumbaan, tempat berbahaya. Kemudian, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Peserta perlu saling menghormati. Kita teruskan dengan teks di bawah tu. Okey, dapat lihat gambar mereka ni berbasikal bersama-sama. Okey, jom ikut cikgu baca bersama-sama. Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya, dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu, Afifi? Soal Dinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini. Jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu, Afifi. Ucap Kaijun dan Dinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul, Kaijun. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Dinesh.
Terima kasih Kaijun, Tinesh, balas Afifi. Dapat kita lihat yang Afifi, Tinesh dan Kaijun ni saling bekerjasama dan jelas. Kita dapat lihat Afifi ni membantu salah seorang peserta yang terjatuh akibat uh, akibat tidak mendengar arahan. Kemudian, apa akibat dan mengapa kamu perlu mengamalkan nilai kerjasama? Dapat kita lihat. Kenapa kita perlu amalkan nilai kerjasama ni? Sebab dia hidup dalam keadaan aman dan damai. Jadi, apa pula akibat kalau kamu tidak mengamalkan nilai kerjasama? Hidup kamu tidak akan tenteram. Ini merupakan uh, kerja kamu iaitu tutorial pertama kamu iaitu untuk membuat semula peta buih berganda ini ataupun peta alih ini. Kamu perlu isi satu lagi sebab dan satu lagi akibat tidak mengamalkan nilai kerjasama. Boleh? Jelas? Kita beralih pula kepada isi tersurat, isi tersirat dan respon. Apa pula isi tersurat dengan respons ni? Isi tersurat ni maksud yang disampaikan dengan jelas dan kebiasaannya isi tersurat ni memang dah ada dalam petikan tu dan kebiasaannya juga tidak ada huraian dan contoh yang diperlukan dalam isi tersurat. Manakala isi tersirat pula maksud tidak disampaikan dengan berterus terang. Isi tersirat tidak ada dalam petikan dan kebiasaannya memerlukan huraian dan contoh manakala respons merupakan maklum balas dan huraian. Apa? Macam mana nak faham lagi senang? Kalau isi tersurat dah diberi. Jadi isi tersurat ni pula, kenapa isi tersurat tu macam tu? Contoh, isi tersurat membasuh tangan. Jadi, kenapa kamu perlu basuh tangan? Isi tersirat dia adalah untuk membersihkan tangan daripada kotoran. Manakala respons dia pula, mengapa nak bersihkan tangan daripada kotoran? Untuk mengelakkan daripada penyakit. Jelas? Kita tengok tu jadual dekat bawah tu, dia ada sebut maklumat tersirat. Maklumat tersirat yang pertama ni dia beri daripada iklan sebelum permulaan yang dimerahkan tu. Nampak tak cikgu petakkan ni? Dia punya isi tersurat, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Jadi maklumat tersirat dia, kamu salin balik. Peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar untuk buat isi tersirat, kamu tambahkan agar saja. Lagi mudah. Agar apa? Dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Respons pula. Kenapa nak menjaga kesihatan? Untuk peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Jelas? Kita lihat pula contoh yang kedua. Isi tersurat daripada iklan tu. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Kita lihat apa isi tersirat dia. Mengapa kita kena pakai pakaian yang sesuai dan selamat? Pakaian yang sesuai dan selamat perlu dipakai supaya tidak mengganggu peserta ketika menunggang basikal. Lihat pula respons dia. Kenapa kena pakai pakaian yang selamat? Dia punya respons. Peserta akan lebih selesa untuk meneruskan perlumbaan basikal dengan baik. Seterusnya kita lihat pula isi tersirat yang ketiga berdasarkan iklan dalam buku teks tu. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Kenapa pula kita kena basikal dalam keadaan baik untuk memulakan perlumbaan ni? Maklumat tersirat dia. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan agar keselamatan mereka terjamin. Ini respons. Peserta dapat memastikan diri mereka untuk sampai ke garisan penamat dengan
selamat. Dapat kita lihat tak? Awak jelas tak ni? Okay, macam ni. Di situ surat dia ada nyatakan basikal hendaklah dalam keadaan yang baik. Okey, kenapa pula basikal ni kena dalam keadaan yang baik? Untuk keselamatan mereka terjamin. Kenapa pula nak keselamatan mereka ni terjamin? Supaya peserta dapat memastikan diri mereka untuk sampai ke garisan penamat dengan selamat. Okey. Last, okey. Cikgu nak uji minda kamu dengan gambar. Okey, sebelum tu. Ini merupakan tutorial kamu. Ada 3 lagi isi tersurat yang kamu dapat lihat berdasarkan iklan dalam buku teks tu. Jadi, cikgu nak kamu buat kotak macam ni. Ada satu maklumat tersirat dan respons. Okay, yang pertama ni, isi tersurat dia. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan tempat berbahaya. Jadi, cikgu nak kamu keluarkan isi tersirat dia dan respons. Begitu juga dengan isi yang seterusnya, iaitu peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Okay, kamu keluarkan maklumat tersirat dia dan respons dia. Dan yang ketiga, kamu juga isi tersurat dia, iaitu peserta perlu saling menghormati. Okay, keluarkan. Kenapa pula nak saling menghormati? Okay, letak dekat maklumat tersirat dan respons. Okay, sekarang kita uji minda. Okay. Yang pertama, gambar yang pertama tu, seorang lelaki sedang membuang sampah. Membuang sampah, mengosongkan longkang, membersihkan longkang. Kenapa dia buat macam tu? Untuk mengelakkan daripada longkang tu tersumbat. Okay, itu merupakan isi tersirat dia. Okay, yang seterusnya, seorang lelaki yang memakai baju berwarna hijau tu, dia buat apa? Dia sedang buang sampah. Okey, kenapa nak buang sampah? Isi tersirat dia apa? Untuk mengelakkan pencemaran bau, untuk menjaga kebersihan. Banyak lagi yang boleh kamu huraikan dalam isi tersirat dia. Okey, yang ketiga pula. Bagi nama. Pak Cik Wong. Okey, Pak Cik Wong sedang mengangkat sampah menggunakan kereta sorong. Kerana apa? Supaya sampah itu tidak menghalang laluan dan sebagainya. Okey, tu ada Makcik Suzy dan Mei Mei sedang buat apa tu? Sedang sapu sampah. Kenapa nak sapu sampah? Apa isi tersirat dia? Supaya menjaga kebersihan, supaya tidak mendatangkan penyakit, tidak mendatangkan kemudaratan dan berbahaya. Kamu boleh hurai apa saja isi tersirat dia. Okey. Jadi, ini merupakan tugasan yang ketiga kamu, iaitu lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang merujuk kepada isi tersirat yang sesuai. Okay, kita dapat lihat gambar pertama ni ada gambar bunga. Okey. Tengok kenyataan dia. Pokok bunga yang ditanam oleh ibu hidup mekar kerana apa? Agak-agaknya isi tersirat dia apa? Okey. Isi tersirat dia kerana disiram dan dijaga dengan baik setiap hari. Okey, jelas? Okey. Jadi, cikgu nak kamu tuliskan ayat ni, iaitu Aisyah membasuh tangannya dengan sabun supaya kamu isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Boleh? Kalau tak sempat, kamu boleh hentikan sekejap dan salin dalam buku kamu. Ataupun kamu screenshotkan. Okay, seterusnya. Ni, ada gambar seorang lelaki sedang membaca buku. Imran membaca buku pada waktu lapang supaya apa? Banyak jawapan, banyak pilihan jawapan yang kamu boleh isikan. Begitu juga dengan gambar yang terakhir ni. Irfan dan Amir selalu bersenam supaya kamu boleh letak apa saja yang bertepatan dan sesuai yang merujuk kepada isi tersirat. Okey, boleh? Okey, tugasan tutorial kamu sebentar nanti selepas sahaja kamu tonton video ini. Jadi, murid diminta untuk merakam bacaan teks di bawah ini dan seterusnya hantar kepada guru. Kamu boleh hantar melalui WhatsApp ataupun apa-apa aplikasi yang kamu sesuai dan kamu seronok untuk gunakan. Tapi, hantar kepada cikgu selepas
melihat dan menonton video ini. Okey, seterusnya, tutorial yang seterusnya ialah murid diminta untuk menulis satu sebab dan akibat tidak mengamalkan nilai kerja sama dalam kehidupan seharian seperti yang dipaparkan dalam video tadi. Cikgu dah ada beritahu kamu bahagian mana yang kena isi kan? Dan seterusnya, murid diminta untuk menulis 3 isi tersirat dan respons berdasarkan papan iklan petikan kita boleh dalam buku teks muka surat 8 selain daripada contoh yang diberikan oleh guru. Cikgu dah sempat bagi tahu kamu bahagian mana yang kamu kena buat isi tersirat dan responsnya. Okey, seterusnya, murid diminta untuk melengkapkan tempat kosong dengan isi tersirat yang betul berdasarkan gambar yang disediakan dalam video. Gambar tadi, gambar yang ada basuh tangan, gambar dia membaca buku, gambar dia bersenam. Okey, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Tahniah kerana kamu menyertai kelas cikgu hari ini. Ini cikgu akan berikan kamu ganjaran dan token 5 bintang. Okey, buat pengetahuan kamu, cikgu akan kumpulkan 5 bintang ini sampai akhir pengajaran cikgu nanti. Cikgu akan bagikan ganjaran kepada mereka yang mendapat bintang yang terbanyak. Okey, terima kasih kerana menyertai kelas cikgu dan tahniah kepada mereka yang menghantar tugasan kepada cikgu. Dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.